Dasar mesra pelabur diperkenal Kerajaan Negeri Sabah berjaya meningkatkan keyakinan pelabur sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan seterusnya membantu usaha membasmi kemiskinan di negeri itu. Syahira Samain ada perinciannya. Kita telah mencapai satu pencapaian yang sangat memberangsangkan di mana dari tahun 2020 sehingga 2024 kita telah mendapat sebanyak 7.5 bilion pelaburan. Setakat suku ketiga 2024, 2.447 bilion ringgit pelaburan diterima Sabah di bawah Kementerian Perindustrian dan Keusahawanan. Satu jawatan kuasa disertai 20 agensi diwujudkan bagi memantau dan memudah cara pelaburan. Peranan utama kita ialah memberi keselesaan dan menyelaras setiap cadangan pelaburan yang dikemukakan kepada kita. Skim Handholdings yang diperkenal Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP turut memudah cara operasi kilang pelabur. 5 langkah ditetapkan dalam skim ini. Hasilnya beberapa cadangan pelaburan direalisasikan, antaranya syarikat SK Nexilis dan kumpulan Kibing. Investing in Sabah, we also went to many countries, not just Malaysia. We also went to Indonesia and Cambodian and some other countries also to compare. But finally, we finalized in Sabah because the government is giving us a lot of support. Beroperasi di KKIP, kedua-dua syarikat memberi limpahan ekonomi menerusi peluang pekerjaan dan perniagaan. Buktinya, 2.1 juta penduduk Sabah direkodkan bekerja pada suku ketiga 2024 berbanding 1.9 juta pada suku kedua 2022. I also want to thank the government for accepting Kibing to our Sabah. That's why we got this opportunity to self-develop and of course help to raise the economy of our country lah. Lepas graduate tu kerja di KL for few months sebab fikir at first planning tu kerja sana for a few years sebab fikir di sini peluang pekerjaan tu quite limited dengan gaji pun kalau mau bandingkan di KL di sini lagi rendah lah. Saya dapat balik lah. So saya sudah merantau lah kan selama 6 tahun. Banyak opportunity yang kita boleh dapat bukan saja dari pengalaman tapi juga pasal transfer of technology. Bagi saya, bukan saja dia memperoleh pendapatan yang lebih stabil tapi juga memastikan saya memenuhi keperluan kami sekeluarga. Ketika ini, 8 cadangan pelaburan sedang diselaras dengan anggaran nilai pelaburan 42.28 bilion ringgit dan mewujudkan hampir 33,000 peluang pekerjaan. Pelaburan berprofil tinggi seperti yang dibuat kumpulan Kibing dan syarikat SK Nexilis memberi isyarat kepada pelabur lain bahawa Sabah adalah destinasi pelaburan selamat dan menguntungkan, sekaligus memacu Sabah ke landasan tepat untuk menjadi negeri perindustrian menjelang 2040. Syahira Samain, RTM. Kepengurusian ASEAN Malaysia 2025, Sabah perlu memanfaatkan setiap potensi antara perkongsian negeri di bawah bayu petang ini. Laporan lanjut kita bersama Anusia Dolus. Teruskan, Ann. Ya, baik Otto. Sabah perlu bijak memanfaatkan potensi dan aset negeri dalam melengkapi penganjuran beberapa mesyuarat ASEAN sepanjang tempoh kepengurusian ASEAN Malaysia 2025. Lebih 300 mesyuarat penting dijadual berlangsung sepanjang tahun ini termasuk 10 mesyuarat di Sabah. Kita akan memberi peluang semua negeri di Malaysia ini untuk meningkatkan potensi-potensi dari segi pelancongan umpamanya, kebudayaan umpamanya. Dan bagi Sabah tidak terkecuali. Dan kita mahu budaya Sabah, potensi dalam pelancongan juga kita angkat dalam kepengurusan ASEAN pada tahun ini. Datuk Muhammad bercakap kepada RTM selepas merasmikan Majlis ACE Awards Achievements in Academics Core Curriculars
and Ethics 2024-2025 SK Serigaya di Dewan Besar IPG Kampus Gaya. Beliau berkata Sabah perlu mengambil peluang kepengerusian ASEAN itu untuk menonjolkan setiap potensi yang boleh menjana pendapatan. Ia termasuk potensi dalam sektor pelancongan selain menonjolkan potensi ekonomi biru. Malaysia secara rasmi mengambil alih jawatan pengerusi ASEAN daripada Laos pada 1 Januari 2025. Sementara itu, Datuk Muhammad yang juga ahli Parlimen Kimanis menyambut baik penganjuran program apresiasi pencapaian murid. Ini kerana Majlis Seumpama mampu meningkatkan keyakinan murid untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik dan kokurikulum. Untuk memberi pengiktirafan bukan hanya kepada guru-guru tapi murid-murid juga ibu bapa juga. Penghargaan kepada mereka supaya memudayakan kecemerlangan itu. Jadikan budaya untuk melihat kejadian murid-murid supaya mereka ini nanti akan menjadi seorang budak insan. Menurut Datuk Muhammad, usaha mencungkil potensi murid perlu seimbang agar mereka mampu bersaing hingga ke peringkat lebih tinggi. Sebanyak 33 anugerah kecemerlangan disampaikan kepada 274 murid tahun 1 hingga 6 SK Serigaya. Antaranya Anugerah Seri Bestari, Anugerah Tokoh Co-Kurikulum dan Anugerah Penglibatan Tertinggi Co-Kurikulum dan Pencapaian Co-Kurikulum Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. Infrastruktur pasar awam di seluruh negeri akan diselenggara dan dinaik taraf. Usaha itu bagi memastikan aktiviti pasar awam berjalan lancar dalam suasana kondusif dan selesa. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata beberapa pasar awam sekitar daerah Sandakan merupakan antara pasar yang dikenal pasti perlu dinaik taraf dengan segera. Sebenarnya all this pasar ni sedang diteliti dalam pembaikan-pembaikan yang perlu dilaksanakan. We are working very hard together with Majlis Perbandaran Sandakan MPS untuk membaiki. Di Naramai pun ada kekurangan air. We will see macam mana itu. Nanti kita tanya MPS apa masalah dia. Datuk Joaquim yang juga timbalan Ketua Menteri ditemui pemberita selepas melakukan tinjauan mesra ke Pasar Bandar Lela, Pasar Ramai-Ramai, Pasar Mawar dan Pasar Kim Fung, Sandakan. Tinjauan mesra ini merupakan program tahunan menjelang Tahun Baharu Cina yang akan diraih hujung bulan ini. Datuk Joaquim yang diiringi bekas ahli Parlimen Batu Sapi Datuk Linda Sen Taulin menyerahkan limau mandarin dan kalender Tahun Baharu 2025 kepada peniaga dan pengunjung. Amalan kitar semula perlu terus diamalkan dalam kalangan masyarakat bagi mengurangkan pencemaran alam sekitar. Selain itu, ia dapat mencegah pembiakan penyakit berjangkit. Penganjuran program Safe Cycle Topokon Kitar Semula Mencegah Penyakit merupakan antara langkah proaktif menggalakkan penduduk mengamalkan kitar semula. Demikian menurut Adun Tamparoli Datuk Jahid Jahim ketika berucap merasmikan program berkenaan. Teks ucapannya dibacakan pemimpin Pembangunan Masyarakat Tamparoli Madin Ana. Datuk Jahid yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah berkata, inisiatif ini secara tidak langsung berupaya mendidik masyarakat agar sentiasa menjaga kelestarian alam sekitar. Ia sekaligus menggalakkan sikap bertanggungjawab dalam kalangan generasi muda. Program seumpama juga mampu mewujudkan komuniti sihat, bersih dan bebas daripada ancaman penyakit bawaan vektor. Program dikendalikan kumpulan pelajar antropologi perubatan dan kesihatan dengan kerjasama Pusat Kesihatan Warga Universiti Malaysia Sabah UMS. Kami juga ada aktiviti iaitu melukis mural untuk menceriakan lagi kampung dan Dewan Topokon inilah dan sekaligus dapatlah memberikan kesedaran kepada komuniti dalam keadaan yang wesi orang cakap ilusi lah. Ilustrasi moral lukisan untuk mudahkan kesedaran komuniti. 6 ketua isi rumah KIR kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Batu Tawau menerima kunci rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Kesemua mereka merupakan pemohon yang diluluskan pada tahun 2023 dan 2024.
Majlis Penyerahan Kunci Rumah disempurnakan Adun Tanjung Batu Datuk Andik Muhammad Suryadi Bandi. Bercakap kepada pemberita, Datuk Muhammad Suryadi yang juga Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan menjelaskan ribuan permohonan diterima untuk mendapatkan rumah SMJ tahun ini. Proses penilaian kini di peringkat akhir bagi memastikan hanya pemohon yang benar-benar layak mendapat bantuan rumah ini. Kita screen dia melalui MPT yang mereka yang berkelayakan lah akan dapat. So kita sekarang ni tengah meneliti juga dia punya list yang akhir senarai 40 penerima ni lah. Dan insyaAllah akan didirikan secepat mungkin lah. Sementara itu, masih terdapat rumah mesra SMJ di Dun Tanjung Batu bagi tahun 2023-2024 kini dalam pembinaan. Ia dijadual siap selewat-lewatnya suku pertama tahun ini. Inisiatif Rumah Mesra SMJ membolehkan penduduk yang layak memiliki kediaman sendiri tanpa menanggung kos sewa rumah. Rasa bersyukurlah dapat rumah begini, kena lagi mau hari raya. Aku belah rezeki tahun baru kan, dapat rumah begini, syukur Alhamdulillah lah. Sangat bersyukurlah, sangat bersyukur. Tak dapat digambarkan lah, lagipun anak-anak sudah ada kan, jadi tak ada yang perlu difikirkan lagi kalau ada sudah tempat tinggal. Kejayaan misi berjalan kaki dari Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau tahun lalu meningkatkan semangat tiga sahabat meneruskan misi tersebut tahun ini. Kembara berjalan kaki Rusli Jukolon, Muhammad Al-Nizam Nazri dan Suhaimi Suman akan diteruskan dari Tawau, Kalabakan, Keningau, Tambunan, Pinampang dan Kota Kinabalu Mac depan. Tahun lalu, mereka bertiga menamatkan misi berjalan kaki dari Kota Kinabalu ke Sandakan dan Tawau. Misi sejauh 350 km dari Kota Kinabalu ke Sandakan bermula 20 November hingga 3 Disember 2024. Perjalanan kemudian diteruskan ke Tawau bermula 17 Disember hingga 31 Disember 2024 melibatkan jarak sejauh 330 km. Ketua Misi Rusli Jokolon berkata misi berjalan kaki tersebut bagi memperingati peristiwa bersejarah Death March atau Kawat Maut Sandakan 1945. Kita kena berterima kasih kepada tentera-tentera yang terdahulu yang berjuang mempergadaikan nyawa sama ada daripada negeri kita ataupun luar. Rusli ditemui RTM selepas menjadi tetamu Bah Ngamlah Tu, Sabah FM. Mereka turut merancang misi berjalan kaki dari Kota Kinabalu ke Kuching, Sarawak yang dianggar mengambil masa 3 bulan. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti berita wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Kembali bersama Otto dari sungai hingga segara Palestin. Pasti merdeka. Otto. Baik, terima kasih Anne langsung dari Sabah.